Mari belajar Sains Tahun 1 SVM bersama Cikgu Anim Roslan. Hello anak-anak, hari ini kita akan bincangkan satu topik yang baru, 3.0 daya dan gerakan. Kita akan melihat standard kandungan 3.1 gerakan linear. Pada akhir pembelajaran ini, cikgu harap pelajar dapat menerangkan perbezaan antara jarak dan sesaran serta unit ukuran dalam kehidupan harian. Menjelaskan dengan contoh maksud laju, laju purata, had laju dan pecutan serta unit ukurannya dalam kehidupan harian. Menyelesaikan masalah yang melibatkan laju, laju purata, hal laju dan pecutan dalam kehidupan harian. Cuba anda lihat kereta polis ini. Kereta polis ini sedang bergerak secara lurus. Tahukah anda gerakan secara lurus ini dipanggil sebagai gerakan linear? Gerakan linear ialah gerakan suatu objek dalam lintasan yang lurus. Ianya sama seperti gerakan apel yang jatuh dari pokok, gerakan kereta api di atas landasan yang lurus, dan gerakan lurus bola semasa memain snooker. Mari kita berkenalan dulu dengan istilah laju, hal laju dan pecutan. Jarak ialah panjang lintasan gerakan satu objek. Contohnya, kereta ini bergerak dengan jarak 100 meter. Unit SI bagi jarak ialah meter. Laju ditakrifkan sebagai kadar perubahan jarak, iaitu jarak yang dilalui suatu objek per unit masa. Jika kereta tersebut bergerak sejauh 100 meter dalam masa 10 saat, kereta tersebut dapat dikira menggunakan formula laju bersamaan jumlah jarak bahagi masa yang diambil. Jarak yang dilalui adalah 100 meter dalam masa 10 saat. Jadi, kita bahagikan 100 meter dengan 10 saat. Jadi, laju kereta tersebut ialah 10 meter per saat. Bila ambil perhatian, unit SI bagi laju ialah meter per saat. Seterusnya, kita akan mempelajari tentang istilah hal laju. Sesaran ialah jarak di antara dua lokasi yang diukur sepanjang lintasan terpendek yang menyambungkan kedua-dua lokasi tersebut dalam arah tertentu. Perlu diingat, sesaran sentiasa bergantung kepada arah. Unit SI bagi sesaran ialah meter. Hal laju ditakrifkan sebagai kadar perubahan jarak dalam arah tertentu atau jarak yang dilalui per unit masa dalam arah tertentu. Mari kita lihat satu contoh. Hal laju Adam dari rumah ke sekolah dapat ditentukan dengan menggunakan formula sesaran bahagi masa. Jadi, 80 meter bahagi dengan 20 saat, kita dapat 4 meter per saat. Unit SI bagi hal laju ialah meter per saat. Apa pula terjadi apabila Adam berpatah balik dari sekolah ke rumahnya? Adam melalui sesaran yang sama dalam masa yang sama. Bagaimanakah kita ingin mengira hal laju Adam?
kita masih menggunakan formula yang sama, sesaran bahagi masa, di mana 80 meter bahagi dengan 20 saat, dan kita akan dapat jawapan 4 meter per saat. Walau bagaimanapun, kita perlu meletakkan tanda negatif. Tanda negatif ini menunjukkan arah yang berbeza Adam lalui daripada arah asal dia lalui. Tanda ini hanya menunjukkan arah yang berbeza yang dilalui oleh Adam, menunjukkan arah memainkan peranan yang penting dalam hal laju. Formula laju dan hal laju nampak lebih kurang sama kan? Yang bezanya adalah jarak dan juga sesaran. Untuk lebih jelas, mari kita lihat apa perbezaan jarak dan sesaran. Jarak ialah jumlah panjang lintasan gerakan sesuatu objek. Sesaran ialah jarak lintasan terpendek yang menyambungkan dua lokasi dalam satu arah tertentu. Kita ingin mengira jarak dari A ke C, kita perlu menambah jarak A ke B dan B ke C, iaitu 70 meter. Jika kita ingin mengira sesaran A kepada C pula, kita perlu mengambil pintasan terpendek, iaitu 50 meter. Kita lihat pula apa itu pecutan. Pecutan ditakrifkan sebagai kadar perubahan hal laju atau hal laju sesuatu objek yang berubah dengan masa. Mari kita lihat contoh ini. Pecutan boleh dikira menggunakan formula perubahan hal laju bahagi dengan masa, iaitu hal laju akhir tolak hal laju awal bahagi dengan masa yang diambil. Dalam contoh ini, hal laju akhir ialah 60 meter per saat, manakala hal laju awal ialah 0 meter per saat, kerana bas ini bergerak daripada keadaan rehat. Kemudian kita bagikan dengan 30 saat. Unit SI bagi pecutan ialah meter per saat per saat. Untuk mengira laju pelari pada kedudukan A, jadi kita tuliskan formula laju persamaan jarak bahagi masa. Jadi kita lihat gambar raja, jarak kedudukan A ialah 10 meter. Masa yang diambil adalah 2 saat. Jadi laju dia adalah 5 meter per saat. Ini jawapannya. Okey, soalan tanya laju purata. Saja cikgu tak sentuh tadi apa maksud laju purata supaya kamu tak pening. Jadi cikgu sentuh di bahagian contoh. So apa itu laju purata? Formula dia sama je dengan laju, tapi bila adanya laju purata, kita kira jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa yang diambil. Jadi kita tengok gambar raja, jumlah jarak daripada A kepada C adalah 100 meter. So jumlah masa yang diambil untuk berlari daripada A kepada C adalah 10 saat. So kita bahagi 100 dengan 10, kita akan dapat 10 meter per saat. Okey, kita pergi pada soalan seterusnya. Sebuah kereta bergerak dari titik A ke titik B yang berjarak
800 meter. Okey, dalam masa 65 saat. Kemudian kereta itu berpatah balik dari titik B ke titik C pada jarak 350 meter dalam masa 30 saat. So, sekarang kita tengok soalan yang pertama. Laju kereta pada titik B. So, formula laju jarak bahagi masa. So, jarak pada titik B, A kepada B adalah 800 meter. Bahagi dengan masa yang diambil adalah 65 saat. Jadi tekan kalkulator. Anak-anak akan dapat jawapannya adalah 12.31 meter per saat. Ini jawapannya. Okey, soalan seterusnya adalah tentang sesaran. Dia tanya jumlah sesaran yang dilalui oleh kereta tersebut. Maksud sesaran adalah jalan terpendek. Jadi kita tengok dia daripada A ke B 800 meter, kemudian dia patah balik B ke C 350 meter. So apa yang kita kena buat adalah kita cari sesaran dulu. 100 meter tolak 350 meter. So sesaran yang dilalui oleh kereta tersebut adalah 450 meter. Seterusnya soalan laju. Bila tanya laju, kita punya formula adalah sesaran bahagi masa. So, sesaran kita dah cari tadi 450 meter bahagi masa keseluruhan yang diambil adalah 65 saat tambah dengan 30 saat, kita dapat 95 saat. Jadi tekan kalkulator, anak-anak akan dapat jawapan 4.74 meter per saat. Ini jawapannya. Okey, kita tengok pula soalan tentang pecutan. Syafiq berlari dari titik mula R pada jarak 100 meter utara kepada S. So R kepada S, naik atas kita tengok petunjuk kompas ni, ini adalah arah utara 100 meter. Kemudian dia berlari pula ke arah T, 150 meter pada arah timur. Sini ke sini 150 meter timur. Ni utara, selatan, barat, timur. Kemudian dia meneruskan lariannya ke arah U 100 meter pada arah selatan. Cikgu label utara, selatan, barat, timur. Ke bawah ni selatan. Jumlah masa yang diambil olehnya ialah 60 saat. Jadi dia bergerak dari RS pergi kepada T, pergi kepada U dalam masa 60 saat. Okey, soalan suruh kira jarak. Jarak dia dari R ke S 100 meter. S ke T tambah 150 meter dan T ke U 100 meter. So kita tekan kalkulator, totalnya adalah 350 meter. Ini jawapan bagi soalan jarak. Terusnya dia suruh kita kira laju purata. Laju purata ni kita guna formula laju lah, cumanya kita guna jumlah jarak dan juga jumlah masa. So jumlah jarak bahagi dengan
jumlah masa. Okey. So, kita tengok jumlah jarak kita dah kira tadi 350 meter. Jumlah masa dia dah bagi dalam soalan 60 saat. Jadi kita tekan kalkulator. Jawapannya adalah 5.83 meter per saat. Mudah kan anak-anak? Seterusnya kita pergi kepada soalan sesaran. Okey. Sesaran. Macam mana nak kira sesaran? Jawapannya adalah 150 meter ke arah timur. Kenapa ya? Macam mana kita dapat sesaran tadi? Sebab yang ini R pergi S, lepas tu S pergi T, T pergi U. So macam mana kita dapat sesaran? 100 meter. So tadi kan saya dah terangkan, bila kita jarak yang mula-mula ni kita andai positif. So kita letak sini positif. Ni arah naik turun kan? Naik turun baru boleh kita samakan. Tambah dengan negatif sebab dia turun ke bawah 100 meter. So positif negatif jadi negatif. Jadi negatif. So 100 tolak 100, sini dah jadi kosong. So yang ini ni dah hapus. So sesaran dia, jarak dia hanya ada kat sini saja, 150 meter sahaja. Ini sahaja sesaran dia, bukan jarak yang saya silap. Ini sahaja sesarannya, jumlah terpendek ataupun jalan terpendek dia. Sebab tu jawapan dia tadi 150 meter ke arah timur. Ni timur. Sekarang kita tengok pula soalan had laju. So sesaran kita dah ada tadi. Untuk kira had laju kita mesti kena ada sesaran bahagi dengan masa. So sesaran tadi 150 meter bahagi dengan masa keseluruhan 60 saat. So kita tekan kalkulator, kita dapat 2.5 meter per saat. Macam saya cakap, hal laju ni dia pentingkan kedudukan ataupun arah. So tadi sesaran ke arah timur, jadi yang ini pun ke arah timur. Okey, ini dia jawapannya.